patut dilupakan ataupun dia melupakan peringatan Allah, maka dia berpaling. Dia pergi buat maksiat, kemudian berpaling, tak mau kembali kepada Allah. Maka Allah dah bagi dah petunjuk, tapi dia tak mau tengok. Maka hari akhirat nanti dia bangkit dalam keadaan buta. Oleh kerana itu, mereka tidak akan pernah rasa kenyang dari berbuat maksiat dan permusuhan. Inilah permulaan azab yang kecil, dan selanjutnya akan menyirit mereka menuju azab yang besar dan penghujung kenikmatan yang fana. Itulah yang telah dijadikan indah oleh syaitan di hadapan para walinya, itu para pengikutnya. Yang berikutnya membuat bingung. Allah Ta'ala berfirman, Kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwathu syayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda tina Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Itu berhala dan keumuman syaitan. Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi, yang menakutkan dalam keadaan bingung, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Rabb semesta alam. Syaitan dan pengikutnya, dia akan menyatakan kepada walinya, kepada orang yang mengikutnya, marilah ikut, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang lurus itu jalan Allah dan Rasul. Jalan yang selain daripada Allah dan Rasul itu jalan yang bengkak-bengkok, jalan yang banyak pecahan-pecahannya. Maka dia jadi bingung. Ni antara hak dan kebatilan, dia pun tak tahu, bela. Timbul syubhat, itulah bingung. Dia tak tahu ini sunnah, ini bid'ah. Dia tak tahu maksiat dan apa benda lah. Dia tak tahu yang dia buat itu sebenarnya suatu maksiat kepada Allah. Yang lebih teruk, dia buat maksiat tapi dia sangka itu ibadat. Itu semua bingung tu, orang bingung. Sebab ni syaitan punya kerja lah. Bila dia jauh dari pernyataan Allah dan Rasul, tak mau ikut sunnah, maka syaitan buat kerja menarik dia ke jalan lurus syaitan tu. Jalan yang tak lurus sebenarnya. Tapi syaitan mengelokkan dan mencantikkan perkara itu. Maksiat nampak cantik, bid'ah nampak ibadat, khurafat okey saja. Jadi apalah yang diharapkan? Kalau kita sendiri tak mau mengharapkan Allah dan Rasul, maka kita pergilah kepada jalan syaitan. Akhirnya bingung tu tak selesai. Bingung jadi bengong habis semua. Dah tak kembali dah, tak boleh nak kembali dah. Itulah langkah-langkah syaitan yang akan mengiringi manusia menuju kebingungan, ketidakpastian dan kegelisahan. Sesungguhnya inilah siksaan terhadap jiwa yang banyak dialami oleh manusia sekarang ini, dewasa ini. Dikarenakan jauhnya mereka dari jalan Allah, syaitan telah membawa mereka pergi jauh dan meninggalkan mereka di daerah yang gersang. Jangan lupa bawa buku merah, kan? Setelah diperlihatkan kepada mereka fata morgana yang nampak seperti air, itu syaitan. Dia bawa orang makin jauh, makin jauh, makin jauh. Orang makin tidak pasti. Itulah namanya syubhat. Sekarang ni kita fitrah syubhat dan syahwat. Dua-dua kerja syaitan. Syahwat, nakkan semua kenikmatan, itu syahwat. Syubhat, kekeliruan, akidahnya tak jelas, manhajnya tak jelas, syariatnya pun apatah lagi. Itu semua kesyubhatan, syubhat itu semua syaitan punya kerja. Orang yang wara', dia meninggalkan perkara syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang benda-benda mushtabihat itu, siapa yang mengikutinya, maka dia akan membawa kepada yang haram. Siapa yang menjauhinya, maka dia menjaga maruah dan agama dia. Yang ke-8, berlepas diri dan mencela pengikutnya, itu setan. Berlepas diri daripada orang yang ikut dia.
dan mencela pengikutnya. Ini dah kita sebut pada kuliah yang lalu sikit. Allah berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumun min qabl inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Syaitan kata, lamma qudiyal amru, apabila telah sampai hari kiamat, telah sampai waktu hisab, telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Syaitan janjikan kepada manusia macam-macam, tapi sebenarnya dia menyalahi. Sebenarnya dia bawa konon-kononnya amalan maksiat itu nikmat, tapi sebenarnya menyalahi. Dia menyelisihi. Kat hari akhir nanti dia beritahu kita, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, kata syaitan. Tak ada kekuasaanku bagimu. Maksudnya syaitan tak boleh nak buat apa-apa, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Aku hanya menyeru saja, tapi kamu ikut nak macam mana? Kemudian oleh sebab itu jangan kamu mencerca aku, kata syaitan. La talumuni. La, mana tadi? Fala talumuni. Jangan kau mencela aku. Walumu anfusakum. Celalah diri kamu sendiri. Tu syaitan nanti hari akhirat ni. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Tengok cerdik setan. Aku tak suruh kau nak pergi mempersekutukan Allah. Ni hari akhirat nanti lah. Kemudian sesungguhnya orang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Itulah syaitan sebenarnya. Sebenarnya kita dah sebut dulu, dia kenal Allah Azza wa Jal pada peperangan hari tu yang kita cerita. Pergi perang. Bila tentera Islam dah nampak depan mata, aku tarik diri dulu lah. Kamu pergilah semua. Aku nampak apa benda yang kamu tak nampak. Aku takut Allah, kata syaitan. Yang pergi tu puak-puak kafir tu lah, melingkup lampau kan. Hari akhirat macam tu lah dia kata kepada pengikut-pengikut dia di kalangan ahli maksiat, di kalangan orang-orang kafir. Jadi dulu aku tak suruh pun kau ikut aku pergi mensyirikkan Allah. Aku tak ada apa yang aku boleh buat, aku tak ada kuasa. Aku seru saja yang kau ikut aku. Kenapa? Maka kau jangan nak kata aku, katalah diri kamu sendiri. Kita sendiri yang buat, dan kita sendiri yang memilih jalan itu. Qada dan qadar telah ditentukan, tapi Allah bagi kita pilihan. Kalau nak jalan kebenaran, kalau nak jalan yang menyucikan hati, kita pilih sendiri. Kalau nak jalan kotorkan hati, nak jalan maksiat, kita yang memilih sendiri. Syaitan hanya mentor saja. Dia tak boleh nak buat apa, dia bagi guide saja. Guide kepada jalan yang salah. Nanti dia bagi tahulah yang aku ajak tu semua salah. Padan kau apa? Kita melihat bahawa syaitan adalah penyeru kesesatan dan membimbing kepadanya. Pada masa ini, dia berbusana dengan pakaian para rahib, padahal sebenarnya musang berbulu ayam, katanya. Akan tetapi setelah berlalunya masa itu akhirat, dia mengakui tipu dayanya terhadap manusia. Sesungguhnya syaitanlah yang mendatangkan was-was di dalam dada, merosak dengan perbuatan maksiat, menjadikan indah kekufuran, serta menghalangi manusia dari mendengar dakwah dan mengikuti penyeru kepada kebenaran. Inilah janji iblis di akhir itu, dan penghujung langkahnya, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Kamathali syaitan, seperti syaitan, idh qala lil insan, apabila dia menyatakan kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu. Falamma kafara, bila orang semua dah kafir, dah kufur, qala inni bari'un minka, aku berlepas diri daripada engkau. Lepas orang tu jadi kafir, lepas dia diseru kepada kekafiran, kemudian orang tu jadi kafir,
ataupun kufur, dan dia kata aku berlepas dirilah, apa yang aku buat kekafiran itu kau punya pasal, aku tak ada kena-mengena. Inni akhafullah rabbal alamin, kata syaitan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Itulah dia syaitan. Nampak saja macam bagus, nampak saja hebat konon-kononnya, minta ke Allah lagi, kalau kau dah sesatkan aku, maka bagilah aku can hidup sampai nanti, akhir nanti, supaya aku boleh menggoda manusia. Bukan bermakna dia tak takut, tapi dia ingkar sombong. Tapi sebenarnya dalam hati dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dia tahu Allah tu siapa, dan dia kenal Allah tu siapa. Yang kita ni yang tak kenal Allah. Dah lah tak kenal Allah, setan pun tak kenal. Hari ni mudah-mudahan kita kenal lah siapa setan itu, untuk kita mengambil langkah-langkah berhati-hati. Pembahasan yang kedua, mengetahui berbagai sarana yang digunakan oleh syaitan. Yang tadi langkah-langkah, sekarang apa benda yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia? Pertama, perdebatan dan pembicaraan tentang Allah tanpa didasari ilmu. Perdebatan dan perbicaraan tentang Allah tanpa didasari ilmu. Berdebat tentang Allah Ta'ala tapi tak ada ilmu. Allah berfirman, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap syaitan yang sangat jahat. Allah berfirman lagi, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Itu tipu daya syaitan. Maka nampak macam betul dah ajaran tauhid dia, tapi salah. Dan berdebat tentang masalah di mana Allah, berdebat tentang sifat Allah, tapi sebenarnya dia tidak ada ilmu tentang sifat Allah. Dia hanya mengikut saja. Siapa kita untuk bercakap tentang Allah? Kita tidak mengenalinya, melainkan apabila kita merujuk kepada Nabi saja, Allah dan Rasul. Rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah tentang sifat Allah, tentang nama Allah, tentang siapa Allah. Bukan memandai-mandai. Kita dah, bab ni dah banyak kali dah diperkatakan, dan kita semua telah faham. Betul tak? Faham kan? Jadi semua tentang nama dan sifat Allah, tentang Allah, jangan bercakap melainkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan cakap Allah itu di sinilah, di sanalah tanpa didasari ilmu. Kemudian dah letak ada ilmu, bila dia berdebat, dia konon-kononnya untuk mencari kebenaran, tapi sebenarnya debat itu ialah mengeraskan hati. Masing-masing kumpulan mahu menang. Itulah debat. Kumpulan A mahu dia menang, kumpulan B pun mahu menang. Maka kadang-kadang bila dah dua-dua begitu, sebenarnya bukan nak mencari kebenaran, tapi mahu tengok siapa menang. Itu saja. Semualah, bukan dalam bab sifat Allah saja. Bab macam-macam bab. Kita pertama sekali kita bagi tahu bukan debat itu jalan utama. Dakwah, sampaikan, kurangkan debat, sampaikan Islam. Masalah kita suka berdebat. Sikit-sikit debat sampai ada orang gila, ada tulis, kalau siapa tak puas hati ni nombor telefon aku, kontak aku. Itu apa hal? Kita kalau boleh tak nak debat. Tapi orang yang tak waras, macam tu lah. Bagi nombor telefon, main debat dengan aku. Kalau kau terror sangat, main debat dengan aku. Itu bukan Islam aja. Itu bukan Nabi. Nabi pun tidak mahu debat macam tu. Debat dengan ilmu, debat dengan dawabit dia, dengan kaedah-kaedahnya. Bukan dengan sembrono begitu saja. Samalah antara apa-apa isu sajalah. Pertama sekali jangan debat. Terutamanya jangan debat dengan orang jahil. Dah lah jahil, pergi debat dengan dia, buat apa? Tak ada kerja, buang masa. Kalau kita tak erti debat, yang kita ni konon-konon yang mewakili ahli sunnah,
Kemudian tiba-tiba puak-puak yang sesat tu petah bercakap. Akhirnya orang akan tengok, oh ini ke dia, oh ahli sunnah ni tak ada hujah. Macam bodoh je debatnya. Oh, ini, oh ni teror ni, oh, hebat ni, hujah dia, kagumkan kan. Akhirnya siapa yang rugi? Sebab tu bukan semua orang boleh debat. Hatta ulama yang tak kerti debat pun jangan debat. Ilmu banyaklah kepada otak dia, tapi tak pandai nak berdebat, jangan debat. Tak boleh. Pandai sangat nak tunjuk pandai depan Syiah, debat kan Syiah, tiba-tiba dah tergamam pula lah. Alamak, hadis ni aku tak nak dengar, sedangkan dia tu dalam Bukhari umpama contohlah. Udahlah habis. Tak mau debat. Debat yuqassil qulub. Debat mengeraskan hati. Tapi debat dengan cara yang betul. Pertama sekali mesti dakwah kepada orang, bukan debat. Kerana apabila kita berdebat dan suka berdebat, di situlah syaitan akan masuk. Kita duk baca Talbisul Iblis, tapi kita yang dilabasal iblis, kita yang dilipat-lipat iblis tu kan? Atas nama perdebatan. Hatta sunnah dengan sunnah pun jangan debat. Ini sunnah ni dengan sunnah ni, orang ni tak apa-apa nak sunnah, orang ni sunnah. No, tak payah debat, buang masa. Sekali orang ni nak perpatahkan hujah dia, orang ni pun nak perpatahkan hujah dia. Habisnya ahli bid'ah tengok, oh eloklah tepuk tangan, kita rehat minggu ni. Biar dia orang bergaduh. Benda yang tak perlu didebat, jangan didebat. Buang masa. Perbincangan, itu diutamakan, bukan debat. Perbincangan. Cakap dengan ilmu. Ni kadang-kadang anak murid lebih daripada guru. Dia pula dalam Facebook nak melampau, gonggang-gonggang, tulis-tulis, ini tak datuk sunnah, dia tak salafi dah. Oh tak maulah. Habis semua dikeluarkan daripada salafi, mampu kita kan? Dah ada berapa kerat je salafi kat Malaysia ni. Lepas tu dikeluarkan habis semua. Tok-tok guru dia pun dikeluarkan. Habis. Itu debat tu, syaitan masuk situ tu. Talbis. Yang mana tak ada ilmu masuk debat. Nampak macam okey. Oh kita ni sunnah dah, sunnah. Oh ni syekh ni kata, syekh ni kata, syekh. Tapi sebenarnya kita telah ditalbis oleh iblis. Maka masuk dalam hati kita, puak-puak ni sesat, puak-puak ni ikhwani, puak-puak ni ni. Bukannya kita memandang dia dengan mata kacamata kita nak dakwah dia, kita sayang kat dia, kita nak bawa, oh kalau dia tak berapa nak faham sunnah, kita nak bawa dia kepada faham sunnah dengan betul. Kasih sayang dah tak ada. Sebab debat. Tak mau debat, buang masa. Jadi itu talbis. Walaupun dalam bab ni dia bercakap kepada puak-puak yang biasanya kita rujuk kepada ahli bid'ah lah, yang bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Tapi dia masuk kepada semua. Orang jahil, dia tak ada penyakit tu. Orang jahil dia tak debat. Kalau debat pun bak makan, debat pun bak kereta, okey lah. Kereta mana bagus, makanan ni, kedai ni tak sedap, kedai ni sedap. Debat macam tu lagi mulia daripada dia pergi debat di internet tak apa-apa. Tentang ni lah, gini lah, oh syekh ni lah, syekh ni lah, syekh ni lah. Buang masa. Kadang-kadang Facebook tu jadi fitnah terus habis semua. Sebab kita sebut banyak kali dah, daripada handuk cakap syekh ni, cakap ustaz ni, cakap begini, baiklah pergi kedai makan, ambil gambar makan, bubur dalam Facebook, makan makanan tu. Itu lagi mulia lah. Kalau dah tak ada kerja sangat, banyak benda yang boleh kita debat. Tapi kadang debat, kita yang rugi. Dan syaitan tepuk tangan lah. Oleh kerana berjayanya kita berbantah-bantah dan kita bermasam muka antara satu sama lain. Ketika dia melakukan sendiri kerosakan ini disertai kedengkian kepada Adam, ini cerita tentang Adam lah, dan telah diistimewakan oleh Allah dengan berbagai kemuliaan, maka memuncaklah kesombongan musuh Allah ini dengan setinggi-tingginya. Dia berani membantah nas dan perintah Allah dengan logik akal, menurut prasangka dia. Dan logik ini pula yang telah diajarkan kepada wali-walinya dan para pembuat kebatilan. Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk.
qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itu permulaan debat syaitan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kau tak mahu sujud kepada dia? Macam mana nak sujud? Aku lebih mulia daripada dia, aku lebih bagus, ilmu aku lagi mantap, aku mengaji Madinah, dia UAE je. Contoh saja. Sombong diri. Sebab bila dia berdebat, maka syaitan dia debat dengan Allah Ta'ala sebab sombong. Maka dia rasa dia bagus. Manusia daripada tanah saja, aku daripada api. Kenapa aku mau sujud kepada ni makhluk yang diciptakan lebih hina daripada aku? Maka dia berpaling dari nas yang gamblang, jelas, dan melawannya dengan akal yang rosak, merugikan lagi jelek. Kemudian dia lanjutkan dengan membantah Rabb yang maha bijaksana dan maha mengetahui, padahal tidak ada satu akal pun yang bisa membantah kebijaksanaan Allah. Syaitan kata lagi, qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Ya, Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Kata syaitan, ini ke yang kau nak muliakan lebih daripada aku? Itu Adam AS. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, nescaya benar-benar akan kusesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil. Sebahagian kecil itu ayat yang telah kita bacakan, illa min ibadakal mukhlasin, melainkan orang-orang yang ikhlas. Itu yang kecil yang syaitan tak boleh nak buat apa. Tapi yang lain tu habis syaitan berusaha untuk menyesatkan. Maka protes syaitan ini adalah, beritahukanlah kepadaku kenapa engkau lebih memuliakannya daripada diriku. Dan intinya adalah, perbuatanmu adalah tindakan yang tidak bijaksana dan tidak benar. Sedangkan yang bijaksana adalah dia bersujud kepadaku kerana yang lebih rendah darjatnya tunduk kepada yang lebih tinggi darjatnya. Maka kenapa engkau menyelisihi kebijaksanaan ini? Itu maksud syaitan. Dia nak kata Allah tu tak bijaksana lah. Kenapa nak menyelisihi kebijaksanaan ni? Orang patutnya yang mulia, yang tak mulia tu sujudlah kepada yang mulia. Tapi ini dah terbalik. Maka Iblis berdalil dengan keunggulan dirinya dengan dalil yang batil, iaitu dengan memberikan keputusan bahawa zat asal penciptaannya lebih utama dari zat asal penciptaan Adam. Itu perdebatan. Kata Bashishar bin Burd menelan mentah-mentah dalil Iblis ini, kemudian dia menuangkannya ke dalam sebuah syair. Ini penyair ya. Jadi penyair. Iblisu khairun min abikum Adama, fatanabbahu ya ma'syaral fujjar. Iblisu min narin wa Adamu tinah, wa tinu la yasmu sumuwan nar. Iblisu khairun, Iblis itu lebih baik, min abikum Adam, daripada bapa kamu semua Adam. Fatanabbahu, hati-hati, ya ma'syara al-fujjar, wahai sekalian para fujjar, para buat dosa, fujjar. Iblisu min narin, Iblis daripada api, Adam daripada tanah. Wa tinu la yasmu sumuwan nar, tanah liat tak akan boleh meninggi macam tingginya api. Itu syair yang puak-puak yang kufur kepada Allah lah. Itu penyembah syaitan. Tengok belakang. Ketika Iblis mengetahui kesesatan dirinya, dia tidak segera memohon ampun dan tidak menyesal atas ketergelincirannya. Bahkan dia membisikkan dalih-dalihnya tersebut kepada para walinya di kalangan jin dan manusia. Wa yujadilul lazina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa. Tetapi orang-orang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Mereka berdebat, maka mereka menggunakan batil itu untuk menghancurkan kebenaran. Itu banyak di kalangan ahli bid'ah dan puak-puak yang menggunakan kebatilan. Mereka gunakan hadis yang diri mereka,
mereka gunakan syair, mereka gunakan benda-benda yang tak sepatutnya jadi hujah, maka mereka menggunakan ia hujah untuk menolak kebenaran. Itu yang berlaku kepada puak-puak ahli bid'ah ataupun yang inhiraf, yang berpaling ataupun sesat daripada jalan kebenaran. Itu cara yang digunakan. Tak kira lah, yang penting aku menang. Ini hujah ni batil. Kata orang Melayu, menegakkan benang yang basah. Itu maksud dia. Jadi dia cuba sedaya upaya untuk menang ataupun untuk lawan kebenaran dengan apa saja hujah kebatilan. Itu syaitan. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Akan tetapi dalil iblis sangat lemah di hadapan Allah. Wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di ma stujibala hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang Allah setelah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Rabb mereka. Jadi itu kerja syaitan. Pertama, mengajarkan kepada wali-walinya untuk berdebat tentang Allah tak ada ilmu. Dia tak kenal Allah dan sebagainya, maka dia pun boleh cakap tentang Allah. Maksudnya juga lebih luas, siapa yang tak tahu ilmu, tak ada ilmu tentang agama Islam, kemudian dia cakap tentang Islam. Iaitu dah banyak kita dengar bahawasanya kumpulan Ruwaibidah dan sebagainya, mereka tak ada ilmu tapi nak cakap tentang Islam. Tak ada ilmu tapi nak cakap tentang hukum hakam Islam. Tak ada ilmu tapi nak bahas tentang akidah Islam. Semua itu ialah perdebatan yang syaitan ajarkan. Yang kedua, mengadu domba kaum muslimin. Itu cara dia. Yang pertama boleh menyebabkan bergaduh dan permusuhan. Yang kedua juga sama saja, mengadu domba dan di antara kaum muslimin. Itu kerja syaitan yang telah kita bacakan ayatnya pada kuliah yang lalu. Innama yuridu syaitan liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan dia nak dua saja, untuk ada di dalam masyarakat adawah, permusuhan, al-baghdha, benci membenci. Itu saja. Itu kerja syaitan. Maka orang benci bukan kerana Allah, tapi benci kerana nafsu, kerana ikut hawa nafsu. Orang tak mau ikut kebenaran bukan kerana ni, tapi hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, ikut nafsu. Maka itu semua menyebabkan dia sesat. Mengadu domba ni melaga-lagakan orang. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Itu benar. Sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat berikutnya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa fil khamri, dalam arak, wal maisir, dalam judi, wa yasuddakum an zikrillah, menghalang daripada zikir Allah, wa anis salah, daripada salat, fala antum muntahun. Semua tu kita dah baca dah. Terus muka surat berikutnya, dalil. Sungguh Rasulullah telah memperingatkan kita dari tipu daya syaitan dengan sabdanya, inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan tidak memiliki harapan untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Akan tetapi dia tidak berputus asa untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Hadis Muslim. Syaitan dia dah putus asa untuk bagi orang sembahyang ni pergi sembah dia. Tak boleh. Hadis ni digunakan oleh puak-puak tarekat untuk menghalalkan perbuatan minta tolong kepada mayat. Istighasah kepada mayat. Kuburiyun. Mereka pergi kat kubur, mereka minta tolong kan. Mereka minta tolong kepada orang mati dalam kubur tu. Wahai Syekh Fulan bin Fulan pun tak ada anak dah, bagilah kau nak. Penama nazar. Dia gulung-gulung nazar itu dia bubuh dalam kubur Imam Syafi'i. Bubuh. Banyaklah duit-duit dan banyaklah kertas-kertas. Bukan saja kubur ulama Islam, pergi kat Melaka tu.
apa tu? Pulau Besar dan Melaka yang Formosa semua tu kan banyak jual duit yang ditaburkan dalam tu. Tu kerja orang kafir, orang Islam tiru. Nazar. Dengan harapan dia tulislah apa dia nak. Dia tulis bubur dalam kubur tu. Supaya dengan harapan orang dalam kubur tu tolong dia, bagi tunaikan nazar. Maka kata puak-puak ni tarikan kekufuran tak akan berlaku lagi dah lepas Fatu Makkah. Tak ada dah orang menyembah berhala dah tak ada dah. Syirik tak akan berlaku selepas Fathu Makkah. Dia kata berdasarkan ayat ni, hadis ni, dia kata ni syaitan pun dah putus asa dah daripada nak suruh orang sembahyang pergi sembah dia fi jaziratil Arab, dekat jazirah kepulauan Arab. Walakin fi tahrishi bainahum, tapi syaitan tu dia menimbulkan permusuhan saja, dia kacau sikit-sikit je. Maksudnya tidak ada di kalangan umat Muhammad akan jatuh murtad atau akan jatuh syirik. Tak ada. Itu bohong. Kalaulah tak ada dari kalangan umat Muhammad, ataupun tak akan berlaku dah syirik di kalangan umat Muhammad, apa gunanya Nabi duk penjelaskan lepas aku mati? Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi kata la taj'al qabri 'idan, jangan jadikan kuburku sebagai hari raya. Jangan jadikan macam Yahudi dan Kristian. Allah laknat Yahudi dan Kristian kerana mereka membina masjid atas kubur Nabi mereka. Apabila matinya orang saleh di kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidan. Semua itu sebelum Nabi wafat, untuk mengkhabarkan jangan mensyirikkan dia dengan Allah. Tiba-tiba buat sufi tarikat ni guna dalil ni nak bagi tahu syirik tak akan berlaku dah. Sebab tu dia boleh pergi kat kubur, boleh sujud dekat kubur, boleh minta istighasah, minta tolong kepada mayat, buat majlis haul, macam-macam. Itu semua pok-pok kesufian itulah. 3. Pemborosan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Maksudnya jangan duk pergi boros, jangan duk perhabis harta benda dengan cara yang tak betul, bazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Puak-puak yang membazir itu saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu di sisi Tuhannya kafir. Itu semua kita tahu. 4. Menamai segala sesuatu bukan dengan namanya. Maksiat tu ditukar nama sedap sikit. Allah Ta'ala berfirman, Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Syaitan kata, hai Adam, nak ke aku tunjukkan kamu suatu pohon yang apabila kamu makan kau akan kekal dan kerajaan tidak akan binasa. Maksudnya kau akan kekal kat syurga, syajaratil khuld. Maka Iblis menamakan pokok yang terlarang tersebut dengan nama khuldi. Berkekalan, maksudnya kekal. Padahal itu bukan namanya. Dari sini Iblis yang terkutuk mewariskan kebiasaan kepada para pengikutnya untuk memberikan nama kepada hal-hal yang diharamkan bukan dengan nama yang sesuai dengan syariat. Dia tukar. Tujuannya supaya nampak cantik sikit dan indah. Jadi orang dah tak buat syariat dah. Dan ataupun orang melanggar maksiat tapi dia rasa okey. Para pengikut Iblis tersebut memberi nama atau istilah kepada hal yang diharamkan dengan nama yang menarik, sehingga mereka menamakan khamr, minuman keras yang merupakan induk segala kejahatan, dengan nama minuman induk segala kebahagiaan dan minuman rohani. Mereka juga menamakan riba dengan nama perdagangan beserta keuntungannya. Mereka menamakan pajak dengan hal-hal hak-hak kenegaraan. Mereka menamakan kekufuran dan pengingkaran sifat-sifat ilahiyah dengan embel-embel penyucian. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah kepada umat Islam agar mereka tak terjebak dalam tipu daya iblis. Riba faedah. Habis. Riba bunga. Kan cantik tu. Bunga. Bunga bank. Elok, cantik lah bunga. Kan? Dia tak bunga di ayam. Buruk sikit. Kan? Dia bunga. Riba bunga. Pelacur pekerja seks. Ringan sikit. Pekerja seks.
Apa yang kita faham pekerja seks? Semua kita pekerja seks agaknya. Kan dah kahwin pekerja seks. Tapi pelacur tu, dia nak maksudkan pelacur tu pekerja seks. GRO boleh lah. Walaupun nama GRO tu dah buruk dah, tapi okey lah daripada kata pelacur. Daripada kata zina, baik kata ni seks bebas. Seks bebas. Zina orang tahu haram. Seks bebas orang tahu tak boleh, tapi orang kata tu kesalahan. Seks bebas kesalahan. Pergaulan antara lelaki-lelaki dan perempuan semua tu lah. Maka nampak ringan. Maksiat jadi nampak ringan. Arak minuman keras boleh lah. Minuman keras, alkoholik, tak adalah buat haram sangat kan. Terus buat arak haram. La yastahillanna ta'ifatu min ummatil khamra bismin yusammunaha iyyahu wa fi riwayatin yusammunaha bighairi ismiha. Akan datang dari umatku satu kaum yang akan menghalalkan khamar, minuman keras, iaitu arak, dan menamainya bukan nama yang sebenarnya. Apa boleh macam-macam nama, tak kisahlah. Yang penting maksiat nampak cantik. Yang kelima, telanjang dan mengumbar aurat. Syaitan suka menelanjangkan itu. Siapa yang suka bogey, syaitan itu. Allah berfirman, Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatin awliya lillazina la yu'minun. Hai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan, difitnah oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum, seperti mana dia telah keluarkan mak bapak kamu minal jannah, daripada syurga. Yanza'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dan ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Syaitan nak dibogilkan. Bukan syaitan nak dibogilkan, syaitan membogilkan. Kan, bila bahkan terbukalah aurat Adam dan Hawa. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi antara kerja syaitan supaya kita tidak menutup aurat ataupun bertelanjang. Peringatan dan bahan renungan ilahi ini akan mudah difahami apabila anda memperhatikan bahawa ciri khas kaum jahiliyah zaman dulu dan sekarang adalah telanjang dan mengumbar aurat. Syiar-syiarnya adalah penyesatan, bergelimang dosa dan fitnah sebagai pelaksanaan dari perbuatan syaitan dan penerapan langkah iblis. Itu syaitan. Tengok zaman jahiliyah, mereka tawaf bogey dan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Tawaf dia. Apabila Nabi datang, Nabi buang tu semualah. Tak ada dah ni tawaf bogey-bogey ni. Tutup. Jadi itu kerja syaitan. Kerja syaitan pula main tengok jahiliyah. Itu zaman jahiliyah, main tengok barat dan sebagainya pada zaman sekarang. Passion Tarzan itulah yang mendapat perhatian, kan? Tarzan dah lama dah tak ada, tapi orang teringin jadi Tarzan, kan? Maka dia membogilkan diri di hadapan orang tanpa ada rasa malu sedikit pun. Dari kecil dah diajar supaya anak tu tak ada rasa malu. Ajar main swimming. Okeylah, swimming tak masalah, kan? Tapi dia bagi daripada kecil, dididik pakai spender. Ni besar pakai spender, tak ada malu dah. Naik sekolah rendah, main belajar swimming, pakai spender juga. Sekolah menengah, apa dah, tak ada malu dah. Tak ada malu dah. Kerja syaitan. Sebab barat mempaternkan cara sukan ikut dia. Jadi bila barat buat sukan apa-apa, mesti kena bogel. Ataupun paling kurang nampak kemaluan. Walaupun kena pakai ketat, yang penting terbunjul. Itu barat. Naik basikal nak ketat, melumba kaki nak ketat, lompat jauh ketat, lompat tinggi ketat. Tak ada yang tak ketat, semua ketat, kan? Main bola sepak pun nak ketat-ketat. Macam-macam.
Tak tahulah. Mereka pula nak buat Islamik punya pakaian, maka pakaian renang Islami. Ketat juga. Boleh pakai ketat, tapi mandi seorang-seorang lah. Itu syaitan. Barat tu kerja barat. Maka datang kat negara Islam, negara Islam pun masuk swimming pool, ni seluar ni pangkar pendek merai. Bikini right. Susah kita nak mandi swimming pool pun susah. Kena cari laut. Jenuh lah nak pergi mandi laut aja. Kan? Kita yang buatkan susah. Sebab barat, ikut barat. Tengok pula pattern. Kalau blok pakai macam ni, apa pelik dia nak pergi mandi pakai macam ni. Jadi pelik pula. Orang nak menutup aurat jadi pelik. Orang tak tutup aurat, okey. Elok melengging-lengging jalan depan orang, duk pakai legging perempuan. Duk jalan ke sana kemari, mai tengok budak-budak masuk universiti pun pakai legging. Tak ada kerja. Dia punya banyak kain-kain yang boleh dibeli cantik dan luas, fat-fat. Tapi nak yang ketat juga. Sebab perasaan malu dah tak ada. Dan syaitan itu yang disuka. Bagus, puan-puan ni Islam pun habis semua dah ketat dah. Termasuklah pakai seluar jeans pun jangan ketat-ketat, pakai seluar pun jangan ketat, bagi luas. Sebab syaitan tu dia suka menelanjang korang. Penat. Belaka, pakailah tutup aurat. Nak pergi seorang-seorang boleh, depan orang tak boleh. Nyanyian yang keenam, nyanyian. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Dan hasunglah siapa yang kamu iblis sanggupi di antara mereka dengan suaramu yang memukau, dan kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka dengan pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Seorang ulama, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighasatul Lahfan mengatakan termasuk tipu daya dan jebakan musuh Allah untuk memperdayakan orang-orang memiliki ilmu, akal dan agama yang sedikit, dan untuk memburu hati orang-orang yang bodoh dan ahli kebatilan adalah senang mendengarkan siulan, tepuk tangan, nyanyian yang disertai alat-alat muzik yang diharamkan. Semua itu akan menghalangi hati-hati mereka dari Al-Quran dan menjadikan hati tersebut senang bercokol dalam kefasikan dan kemaksiatan bercokol. Semua itu Al-Qurannya syaitan yang menjadi tabir tebal untuk menghalangi hati manusia dari Rabb yang Maha Pengasih. Hal itu juga merupakan mantra yang akan mengantarkan seorang ke dalam perbuatan nista seperti homoseksual dan perzinaan. Dengannya seorang penzina akan mendapat puncak angan-angannya dari lawan jenisnya. Dengan sarana nyanyian dan muzik, syaitan memperdayai jiwa-jiwa yang menyenangi kebatilan, sehingga tipu daya dan tipu muslihat tersebut nampak indah bagi mereka. Panjang tu baca sendiri. Last kali tu, afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Patutlah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, sedang mereka adalah musuhmu. Alangkah buruknya iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Masalah muzik, walaupun di sana ada khilaf kalam ulama, wallahu alam, untuk kita menyatakan bahawasanya muzik membawa kepada lalai. Muzik boleh membawa kepada kelalaian. Banyaknya dengan muzik, maka banyaklah lalainya. Zaman sekarang orang muda banyak suka dengar muzik. Kita pun kadang-kadang dengar juga, kan? Walaupun dari satu sudut, siapa yang berpegang kepada haram, haramlah. Siapa yang berpegang kepada boleh dengan syarat-syaratnya, maka itu tak boleh nak dihalang. Benda itu akan berterusanlah sampai kiamat, masalah tu. Cuma yang boleh kita nyatakan bahawasanya kurang-kurangkanlah. Sebab benda tu membawa kepada ini yang melampau lah.
Kalau yang sikit-sikit tu kemungkinan. Tapi yang masalah kita, apabila banyaknya hiburan tu, maka sikit-sikit minggu ni konsert, minggu depan pun konsert lagi, minggu depan pun konsert lagi, konsert. Main pula main kumpulan ni nak tumbuhkan persatuan, main nak menarik perhatian, konsert. Nak main tarik anak-anak muda supaya mendaftarkan, mengundi kepada parti kita, konsert juga ditayangnya. Main pula parti-parti yang satu lagi tu yang mewakili kaum India sebagainya, menubuhkan unit kaum muda pula, dia ada juga. Tapi apa programnya? Main hiburan juga, untuk menarik orang main pangkah. Macam-macam semua hiburan. Tak ada benda yang tak ada hiburan. Maka sikit-sikit konsert. Maka anak muda kita tu sebenarnya tak tahulah nak kata dahaga muzik. Entahlah, kan? Kehausan muzik kah? Ataupun dalam arti kata lain, artis pun tengok dah berlambak-lambak. Tapi program melahirkan artis punya berlambak juga, kan? Tak cukup yang kecilnya, yang remajanya, yang tua pun dah. Adakah kat Malaysia ni kita kehausan dan kekeringan artis? Kan? Rasanya dah berlambak-lambak. Artis pun nak jadi artis tu sangat tu kenapa? 30 tahun dah pencen dah. Siapa nak 30 tahun? Penyanyi baru banyak lagi muda-muda. 30 tahun dah terpaksa nak jual goreng pisang tepi jalan. Mula nak cari perniagaan. Muzik. Tak habis-habis muzik. Apatah lagi, ialah program-program kesenian lalai tu banyak benar dah hiburan sebenarnya. Jadi kita ni dah letih dengan hiburan sebenarnya. Bila dah letih hiburan tu, memang setan dah banyak ruang dah masuk dah. Dah jauh dah. Antara protokol Yahudi ialah menyebarkan hiburan dalam negara orang Islam. Banyak hiburan. Daripada hiburan, menjangkitlah kepada maksiat-maksiat lain, ikhtilaf, percampuran lelaki wanita, bawa kepada zina dan sebagainya. Jadi itu semua ialah jalan syaitan gunakan untuk menyesatkan manusia. Itu jalannya. Allahu Akbar. Bagi yang kita ni dah sebagai orang kata, kita nak menarik orang kepada dakwah pun, apa salahnya kita menggunakan hiburan, kan? Nasyid, zikir-zikir pun nak berhiburan juga. Zikir dah tua-tua pun takkanlah tua-tua pun nak menyanyi lagi. Kan? Kita anak kita okey lah. Sekarang ni teknik ngaji Quran pun ketang. Apa orang budak-budak kan? Maka dia boleh faham senang. Nyanyi tu kerja budak-budak. Orang tua duk sibuk lagi. Tak habis-habis melalak kat masjid pukul 2 pagi, 3 pagi zikir munajat. Semua nak lagu, semua nak lagu. Lagu-lagu tu asalnya atau puak-puak sufi tarekat tu lah. Yang duk menghidupkan zikir berlagu-lagu tu sufi tarekat lah. Bawa alat muzik sekali. Maka pergi ritual tasawuf tak ada beza pergi gereja. Pergi gereja, nyanyi, seronok nyanyi. Nyanyi pada Kristian itu ibadat dia. Pergi Kristian yang klasik sikit, yang lama-lama sikit, lagu sopan sikit tu lah. Kalau paling kurang pun berginja-ginja dalam gereja lah. Tapi kalau di Sabah, nyanyiannya konsert tu. Nyanyian ritual agama Kristian dekat Sabah buat konsert. Dan konsert tu macam yang kita kata konsert rock, dengan lampu dah lilak, menjerit-jerit, lompat-lompat. Itu saya tanya sendiri budak Kristian dekat Sabah. Saya tanya tentang ritual dia lah dalam gereja. Dia kata nyanyi. Cuma nyanyi yang sekarang dalam gereja, yang you tengok dalam cerita tu, dia kata itu yang lama punya. Yang sekarang ni nyanyinya macam konsert. Ustaz pernah tengok konsert tak? Dia kata pernah? Macam mana tengok konsert? Jadi konsert macam mana? Konsert yang macam rock tu. Ustaz tu rock, lagu rock, gang semua tu. Itulah dia kat Sabah tu. Dia buat macam tu, ritual agama dia. Islam tak ada ritual menyanyi lah. Islam tak ada ritual menyanyi. Tak pernah ada dalam hadis Nabi main menyanyi ramai-ramai dalam masjid.
Tiba-tiba siapa yang membangkitkan ataupun menghidupkan main zikir, menari, main ramal, tarekat lah. Asalnya lagi tu sebelum tarekat tu Syiah lah. Zikir ramai-ramai, menari-nari, lompat-lompat, hiburan. Kalau orang kata Quran tu hiburan, zikir tu hiburan, agaknya dia tak nampak. Dia nak zikir menari, itulah dia zikir hiburan. Agaknya lah hancur, rosak habis. Ni habis berzikir pun dah apa lah. Tok Syekh pun lebih daripada Tok Syekh lah. Tok Syekh tarekat terkejut nak murid dia berzikir. Tok Syekh tak boleh ni. Dia lagi hebat daripada Tok dia, Tok Syekh dah. Lompat macam orang gila. Nah, sebab tu main datang hadis pula, main sufi tarekat kata zikir Allah sampai orang kata kau gila. Sorry lah, aku tak nak orang kata aku gila. Al-Khulani, seorang tabi'i, dia banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Memang banyak. Sehingga memang ada orang kata kau ni apa ni, macam orang gila ni. Dia bukan zikir maksudnya macam kita nampak sufi tarekat, tak, banyak berzikir. Bila dia banyak berzikir, dia meninggalkan urusan dunia. Bukan maksudnya dia apa orang kata, zuhud lah, meninggalkan apa yang harus tu dia tak mau lah. Tapi dia fokus ataupun dia banyak berzikir. Orang kata kau ni macam orang gila. Tapi dia kata apa? Sebenarnya zikir ni ubat kepada orang gila. Bukan sampai gila, tapi ubat kepada orang gila. Tapi yang pentingnya, tak adalah hadis merapu-rapu tu zikir sampai orang kata kau gila. Islam tak suruh kita hina diri kita lah. Islam tak suruh belum tolong hina aku boleh tak? Ada main sufi tarekat, dia rasa nak jadi wali, dia duduk tepi jalan, dia buka kasut dia, dia ambil kasut, ketuk kepala dia. Apa kau buat ni? Aku nak supaya aku ni merasa hina. Apa ni? Islam tak ajar macam tu. Kita suruh Allah suruh kita merasa hina di hadapan Allah, bukan depan makhluk. Depan makhluk jangan hina orang, jangan biarkan orang menghina kita. Hatta doa keburukan kepada diri kita pun Islam tak bagi. Apatah lagi main suruh orang hina dia, konon-kononnya nak mendapatkan nak merasa kita ni hina. Tak payah macam tu. Itulah gila tu. Memang gila lah. Tu lah pokok sufi tarekat tu dah mengapu-apu dah. Kita ambil buat apa? Dah habis dah tak? Ikhlas kita masuk. Yang ketiga ikhlas. Wa qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dia mempercantikkan amalan maksiat tu. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Itu ikhlas. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ikhlas ialah tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jal dan melakukan ibadat itu hanya semata-mata kerana Allah. Itu ikhlas. Orang yang ikhlas maksudnya tauhidnya itu bulat kepada Allah Azza wa Jal. Tauhidnya kuat, akidahnya kuat. Itu orang ikhlas. Sebab itu orang yang ikhlas, syaitan tak boleh nak masuk. Apa-apa jua jalan dari depan, syaitan akan serang kita depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tapi orang yang ikhlas, syaitan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan ikhlas itu kita sebut tadi tauhid, akidah, dan ia tidak dapat dipahami dengan betul melainkan dengan ilmu. Maka orang yang berilmu baru dia akan jadi orang ikhlas betul. Orang yang tidak berilmu maka kadang-kadang silap dalam keikhlasan dia. Iaitu syarat penerimaan ibadat ikhlas, tidak menyembah selain Allah, tidak mensyirikkan Allah. Maka dia bermula dengan ilmu. Maka sebab itu syaitan pun takut kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu, syaitan susah sikit lah. Walaupun kadang-kadang berjaya juga dia mentalbiskan kita. Tapi susah bagi orang berilmu dan ikhlas dalam ilmu, iaitu dia tak mampu nak buat apa-apa. Itu syaitan.
Jadi yang dikatakan syaitan itu jelas. Yang tak boleh disesatkan itu sebahagian kecil. Yang sebahagian kecil itu orang ikhlas. Itu orang yang ada ilmu. Dan yang keduanya taqwa, tauhid, ikhlas, akidahnya jelas, faham dan kukuh. Itu syaitan tidak boleh kacau. Nakkan bagaimana akidah kita jelas, ilmu, tak ada jalan lain dah. Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka kita mengaji untuk kita mendidik diri kita supaya ikhlas. Apabila dia ikhlas, dia akan capai suatu tingkatan yang dipanggil ihsan. Yang kita sebut Islam, iman, ihsan. Orang Islam belum tentu dia beriman. Maksudnya bukan kafir ya. Maksudnya Islam, kalau kata Islam luaran lah. Tengok dia semayang, tapi dia amalan luaran nampak Islam, tapi dia kadang-kadang dia masih lagi meragukan sebahagian akidah. Mungkin sebab itu orang yang nak mencuri tak akan mencuri kalau ada iman. Iman tu ditambah. Yang mencuri tu orang Islam, tapi dia tak akan mencuri kalau dia ada iman. Maksudnya sempurna iman. Bila dia Islam dan beriman, satu lagi tingkatan yang paling susah untuk dicapai, melainkan kita berusaha, ialah ihsan. Iaitu anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah macam kamu tengok Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, Allah tengok kamu. Itu ihsan. Tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa untuk kita sampai ke ihsan. Ihsan memerlukan kepada kita usaha, sehingga kan kita merasai kewujudan Allah. Yang tu yang diperjuangkan sebagai sufi dan tarekat tu. Betul apa yang diperjuangkan, tapi caranya salah. Kita rasa Allah ada, tapi kita sebenarnya tidak merasai kewujudan Allah. Maka kita tahu Allah ada, tapi maksiat boleh buat saja. Sebab tak merasai kewujudan tu, tak merasai kebersamaan Allah. Tapi bila kita dah capai tahap ihsan, maka semuanya kita buat ni, jangan buat ni, Allah nampak ni. Jangan begini-begini, Allah nampak. Kita nak puasa, kemudian orang tak nampak, boleh saja telan oren kat rumah kan. Tapi no, Allah nampak. Itu ihsan. Yang itu perlu kepada usaha kita, dan dalam masa sama membersihkan hati. Kerana orang yang tak membersihkan hati, dia susah untuk mencapai ihsan. Maka itulah dia orang ikhlas yang syaitan tak mampu untuk berbuat apa-apa. Dari sudut nak menyesatkan dia, no. Tapi banyaknya berjaya disesatkan oleh syaitan lah. Jauh tak jauh je. Mudah-mudahan kita jauh daripada gangguan syaitan. Mudah-mudahan kita dapat menghalang diri kita daripada tergelincir daripada jalan yang betul, itu sunnah wal jamaah. Ada apa-apa soalan? Minggu depan kelas satu lagi tu kita habis satu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.